Madam tak nampak skrin. Tak nampak? Oh ya. Minta maaf ya. Tak apa. Ah, 900 ke? Semua dapat 900 ke? Yang lain? Dapat medium. Dapat ni? Yang lain-lain? Ada 50 orang lebih ni. Okey ke? Dapat Ya, madam. 900? Ada. Okey. Dapat. Dapat madam. Dapat ya? Okey, ni kita tengok jawapan dia. Berapa tadi jawapan dia? 900 eh? Ni jawapan dia 900. Okey, cuba buat yang ni pula. RM1,800. Okey, 1,800. Yang lain? 450. Yang lain? RM1,800. Okey, tengok soalan betul-betul. Amount of CS perfectly competitive. Berapa? 450. 450. Okay. 1,800. 1,800. 1,008 ni. Perfect competitive kan dah tahu dekat mana point dia. Point dia kan kat sini. Dia nak CS. Semua sekali ni lah. Perfect competition. Dia bukannya perfect competitive. Dia bukan monopoly. Dia bukan single price monopoly. Okay? Okay, last. Okay, ni tengok ni first degree monopoly. Jawapan dia 1,800 ni 1,800. Okay, tengok yang ni SMP. SMP untuk first degree. 1,800. Sama, 1,800. Dapat sama ke? Sama. Dapat Okay, so 1,800. Dah pandai dah. Okay dah tu. Okay, seterusnya kita pergi yang ini Pigovian text Pigovian text ni saya ada hantar 2 diagram dalam grup WhatsApp. So boleh tengok dekat mana segala bentuk-bentuk tu lah. Okay. So sekarang ni pertama sekali bila dah dapat yang ni, awak kena kenal pasti apa benda ni. Okay. So ini adalah tengok balik semua slide ataupun apa-apa handout yang saya dah bagi berkaitan dengan Pigovian text yang kawan awak dah bentang, tengok balik. Sebab saya tak boleh nak cerita semua. Saya hanya buat revision untuk kena exam. So ini adalah marginal social cost. Ini adalah marginal private cost. Okay. Bila melibatkan tax, so akan ada curve yang berubah. Okay, bila Pigovian tax ni dia hanya melibatkan marginal private cost. So bila ada Pigovian tax, dia akan ada satu garis macam ni. Tak cantik. Okay, dia selari dengan MPC ni. Dan ini sepatutnya bertembung Ini sepatutnya bertembung. Okay. Ni adalah MPC
plus teks, iaitu Pygmalion teks. Okey, apa sebenarnya diagram ni berkaitan dengan apa? Diagram ni berkaitan dengan teks yang dikenakan kepada orang yang melakukan sebarang jenis aktiviti yang ada kesan negatif. Hari itu kawan awak dah bentang, dia tentang externalities. Negative externalities, positive externalities. Tapi soalan hanya menentu kepada negative externalities. So apa sahaja tindakan-tindakan ataupun perkara yang dia buat ada kesan negatif. So kesan negatif itu akan dikenakan teks, itu Pygmalion teks. So sekarang ni teks dia dah ada kat sini dan teks tu akan selari dengan marginal private cost. So bila plus T dia akan naik selari. Curve ni pun dah naik ke atas. Okey. Yang perlu awak kenal pasti ialah dekat mana area pollution. Contohlah kesan negatif dia tu pollution sekiranya belum dikenakan teks. Ini adalah area dia. Okey. Bila dah dikenakan teks, pollution tu akan berkurangan. Dan hanya area ini. Okey, senang cerita. Sebelum teks, before teks, J, G, H, C, E, D. Tapi bila dah after teks, hanya J, G, C sahaja. Okey? Padam dulu supaya tak pening. Okey. Pun sama, kita ada CS, kita ada PS. Macam saya katakan, bahagian PS adalah bawah, bahagian CS adalah atas. So sebelum dikenakan teks ni yang asal MPC. Okey. Pembahagian dia macam ni. Ni adalah, ni CS ke PS? CS. CS. Yang bawah ni? PS. PS. Okey. Tapi bila dah dikenakan teks, okey, ini adalah CS yang baru. Ini adalah PS yang baru. Kenapa? Sebab kita dah ikut titik ni, ikut kepada, boleh faham ya? Madam, sorry madam. Okay. Sekali lagi boleh? Boleh? Okey, ini adalah yang asal. Ini pun tak ada. Okey. Sekiranya, saya ulang sekali lagi, kenapa konsep ni wujud? Konsep ni wujud sekiranya berlaku kesan-kesan negatif, contohnya pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran cuaca, pencemaran. Dan orang yang membuat pencemaran tu, punca yang siapa buat pencemaran tu akan dikenakan cukai. So daripada yang ni, marginal private cost ni akan ada satu curve yang baru yang menunjukkan peningkatan pada kos kerana dah dikenakan cukai. So ini adalah MPC plus T. Okey. Pada asal kan rupa CS kan macam ni. Okey, kalau ada dua macam ni. Ni kan CS. Okey, ini PS. Okey, kenal pasti dulu kat mana area CS sekiranya belum dikenakan teks. So maksudnya ini, ni MPC ni. Ni belum kena teks ni. Okey, tengok yang ni je. Ini pertembungan dia. So ini garis segi yang segitiga ni, ini adalah CS. Okey, PS dia kat mana?
Okay. PS dia kat bawah ni. Okay. Nampak segitiga tu? Tetapi sekiranya berlaku ni dah ada harga lagi kat sini. Yang ni pula. Sebab ikut yang ni garis ni. Garis ni. Okay. So akan ada CS dan PS yang baru. So CS dan PS yang baru okay, inilah dia punya CS yang baru. PS dia yang bawah ni. Nampak tak? Boleh faham tak? Boleh faham ke tak? Maksudnya dia beralih tu, faham ke? Maksudnya boleh nampak tak? Boleh, boleh. Boleh Okay. Senang cerita macam ni lah ya. Okay. Yang asal sebelum teks. Okay. Kemudian ini adalah CS sebelum teks. Okay. Bila dah ada teks, kita dah beralih ke titik ni. Bila beralih ke titik ni, ini adalah yang baru. Nah, ni yang baru. Ini adalah CS dia. Maksudnya dia makin kecil tau segitiga tu. Okay, kalau macam ni, loss untuk PS berapa? Kat mana? Tahu tak loss untuk PS? Untuk biru ke orange? Biru, PS. BFI Loss untuk PS. B. Loss untuk PS. PS kat bawah tau. Yang asalnya tadi kat sini, sekarang dah naik kat sini. Kat mana loss? BFI. Sebab kat situ saya dah pesan kan, kalau dia bertindai dua warna, bukan tu jawapan dia. GHG. Yeah, ni loss dia. Untuk PS. Loss untuk CS? CE. CE. Dah itu je konsep dia. Oh, maksudnya loss warna yang satu je. Maksud dia konsep ni awak boleh guna pakai. Biasanya soalan tu kalau awak lepas lorek, dia memang akan pada lorekan yang ada single je. Okey, kalau awak nak cara lorek ni susah macam ni je. Okey. Ni senang sikit. Saya tak tahu. Bergantung. Okey. Ni saya yang selalu ni jugalah. Kalau macam secara lorekan awak tak boleh nak tengok. Okey, tengok CS. Okey, B4. A. ABCE. Betul Okey. PS untuk B4 FGHIJ. F, G, H, I, J. Okay, ni before. After. A. Okay. After. BFI. B, FI. F, I. Sekarang ni, nak tahu dia punya apa ni, dekat mana dia punya loss. Yang ni, Yang sama tak ada dengan kat ni. situ. So ini. Ini, I. B memang tak ada. Lepas tu, J, F, G, H, I, J. Kemudian B, F, I. So, dia punya ni adalah G. Ni lah. F, G, H. Ni dia punya loss. Betul kan?
Okay. F, G, H, I, J. Okay, bila dah naik D, F, I. Oh, sebab dia dah ni, dia pindah betul ke atas. Dia tak ni, so tak boleh guna cara ni. Okay, so yang ni, awak boleh tengok perbezaan dia tu, itulah dia punya loss. Okay, yang ni boleh guna pakai lah cara ni. Tapi yang ni, bang, dia punya PS tak boleh. Sebab dia tak ada BFI. Tapi madam yang CS last tu bukan CE je ke? CE. BE tak ada kan? Betul. Pun sama tak boleh. Memang tak boleh. Memang tak boleh guna cara ni. Awak kena tengok sendiri. Yang ni B. Asalnya FGHIJ. Kemudian dah naik pergi atas. So ini dia punya loss. Yang ni pula daripada ABCE. Yang ni dah ni ajaran sesat sikit. Ni tak boleh guna pakai ni. Kena yang kalau ada satu lagi tu baru boleh pakai. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Madam, contoh soalan ni okay, soalan ni kita akan kira CSPS before after je madam. Dia bergantung pada soalan. Contohlah Okay, soalan tu. Contoh ya, saya bagi contoh soalan ya. Okay. Okay. Ni contoh soalan dia bagi je macam ni. Okay, ni dia tanya. What area represent the area of PS before the text was introduced? Dia cakap kat situ. PS before the text. So jawapan dia ni. FGHIJ. Maksud dia bergantung kepada soalan itu. Faham? Boleh? Boleh, okay boleh madam. So contoh. Okay, yang ni pula. What area represent area pollution B? Saya dah tunjuk tadi yang before text. Lepas tu soalan seterusnya dia tanya, what area represent CS after text? Okay, after text kat mana dia punya CS? Berapa? A ya? A, betul jawapan dia. Okay, kemudian dia tanya, total surplus. Total surplus ni semua sekali lah yang ni selepas tax. Ni total surplus Okay, kalau dia kata CS, total surplus je. Kalau kata PS, producer je. Bila dia kata total, yang ni semua lah ni. Okay. So, mari kita tengok. So, buat sketch lah diagram ni banyak-banyak dekat mana-mana. Sketch je. Okay, soalan yang pertama. PS before tax. PS, soalan dia yang pertama. Area untuk PS before tax. FGHIJ. Okay. Terusnya. Semua dapat ke? Dapat. Okay. Pollution after tax. BFI. Loss lah. CED. CED. Pollution tu loss madam. Pollution. JGC HDD. Okay, itu before. Okay, kalau after tax dia yang ni je.
Ni je. Oh. Kalau before, semua sekali ni. Okay. Okay, saya ulang lagi sekali Pollution ni tak semua soalan tanya Pollution ni sebab dia bukannya pasal CS, dia bukan pasal CS, bukan pasal PS tak, bukan pasal tax tak, tapi dia tanya pollution ni. Dia punya apa ni? Area untuk pollution tu. So saya ulang sekali lagi. Okay. Kenapa semua sekali? Sebab dia melihat kepada yang ni. Garis ni. Okay. Tapi bila dah ada teks, dia terpotong kat sini. Ada yang baru. So dia hanya yang ni je. Okay. Okay, soalan seterusnya. Apa dia? Tak apa dah terpadam. Cakap apa dia? Oh, saya nak lorik tadi tapi insyaAllah saya ingat. Senang je. Yang ni, semua sekali ni, before. Okay, before. Tapi bila after, yang ni je. Madam, kenapa boleh jadi teks tu tengah-tengah tu je Madam Sebab, kenapa dia jadi tengah-tengah? Sebab dia memang dah, awak tengok dalam apa ni, yang saya tunjuk dalam diagram yang saya tunjuk dalam. Yang Madam tunjuk dalam bahasa tu. So seluas yang ini, dia punya garisan. Seluas inilah dia punya nilai teks. So dia punya apa ni, teks tu memang dalam ni je. Kalau revenue pun dalam ni juga. Ni revenue dia. Ni revenue dia. Ni. So kalau soalan tanya revenue, yang ni revenue dia. So rupa dia tu, dia seperti ni. Hit. Ni teks. Adakah saya menjawab soalan awak? Ataupun tak? Jangan jawab. Okay. Okay, soalan seterusnya. CS after tax. A. Jawapan dia A. Okay, soalan seterusnya. Jawapan dia A ya. Total surplus after tax. ABFI. Okay, ABFI. PS loss after tax. JGH. Okay. CS loss after tax. CE. Dah, awak dah faham konsep dah. Boleh jawab dah. Faham Madam. Revenue before tax part. Okay. Revenue after tax adalah DCFG. Itu tax revenue. Maksudnya, dia ambil semua ni, kawasan yang ada tax tadi, yang saya kata ada tax tu. Ini. So, daripada titik ni sampai titik ni, inilah dia punya revenue. Jangan risau, tak ada soalan revenue before tax. Tak ada. Sebab revenue itu government dapat selepas dia kenakan tax. So soalan dia akan after je. So yang ni lah kawasan dia, BCFG. Faham? Faham. Okay. Kita sambung seterusnya. Ada apa-apa nak tanya, terus tanya tau. Jangan simpan dalam hati.
Madam, tadi yang CS loss after tax C dengan E CS loss after tax. Ya, CE. Sebab, okay, yang asal ni kan? Okay. Lepas tu, tiba-tiba berubah kepada ini sahaja. CS loss. So, loss dia adalah CE. CE ke BCE? Sudah pening lah. Tahu lah, dah pusing dengan kepala, tak tahu itu. CS loss. Sekejap. Ini kan. CS loss after tax, BCE. Sebab yang tak lorek kan, ni maksudnya yang berlorek ni biru dengan merah. Ini adalah ni. Jawapan untuk CE tadi. Baca saya dengan CA, masa bila yang CA? Yang tadi discuss mereka kata CE. Kan? Dia sebenarnya bukan CE, dia BCE. Itu silap saya tu. Tapi madam kata after tax kan madam. Kalau after tax should be tengah CE sajalah kan. Sekejap. Kalau BCE kena ada sekali revenue after tax. Fahaman saya. Betul tak? Sekejap Engkau gelak, aku dah kalut dah ni. Saya kena buat saya punya sendiri. Okay. Sekiranya dia adalah before tax yang ni. Bila dia naik je ke atas, so yang loss dia adalah BCE. Okay, sekiranya dia PS, sebelum adalah yang ni. Okay, bila dia naik ke atas, dia jadi yang ni. So, loss dia adalah JGH. Okay, betul. Dia punya ni adalah BCE. Loss dia. Okay, yang ni JGH. Sebab kat mana yang apa ni? Lah. Betul-betul. Dia sepatutnya. Oh, saya faham tu. Yang awak tadi faham tu, kenapa dia CE je? Sebab dia dah masukkan PS sekali. Betul tak? Madam. Kita jangan apa ni, nanti akan ada satu soalan. Okey. Dia dipanggil sebagai transfer surplus. Ini minggu depan baru kita buat. Bukan minggu depan, esok. Transfer surplus. Transfer surplus ni baru kita ambil kira yang ni, pertindihan ni. Sebab dah ada PS. So, as long as dia tanya tentang CS je, jangan masukkan PS dulu. Okey, so jawapan dia adalah BCE. Okey, boleh? Untuk Pigovian text ni, hanya ambil ikut kepada soalan. Kalau soalan dia nak CS loss, okey, buat CS loss yang mana tak ada pertindihan color, single color, itulah dia punya loss. Okey, nanti untuk esok memang ada satu part dia dipanggil sebagai transfer surplus. Masa tu barulah kita ambil kira yang ni memang dia punya CE sebab ini PS dah ambil. Barulah jawapan dia betul, CE. Dan dia bukan dipanggil net loss. Okay, so jawapan dia adalah BCE. Okay, saya minta maaf ajaran sesat tadi. Boleh faham ya? Boleh madam. Boleh, madam. Boleh ya.
Jangan risau, awak ni ke depan sangat ni. Transfer surplus kita tak buat lagi. Okey, mari kita beralih kepada soalan yang seterusnya.